Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey murid-murid, hari ini hari apa? Hari ini hari Isnin 24 hari bulan Mei 2021. Baik, objektif pembelajaran kita hari ini ialah kita nak belajar tentang kata tanya. Okey, jadi di akhir pembelajaran kita nanti, cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti dan memahami penggunaan kata tanya. Okey murid-murid, jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam unit 10 yang bertajuk Uniknya Budaya Kita. Okey, tapi hari ini kita akan belajar kata tanya. Murid-murid boleh tengok dalam buku teks muka surat 68. Okey, kata tanya ialah kata untuk menyoal sesuatu perkara. Menyoal. Menyoal ni maksudnya kita tanya. Okey, ini ialah tanda soal. Setiap ayat tanya mesti ada tanda soal di penghujungnya. Baik, ini dia contoh kata tanya. Apa dia kata tanya? Kita nak baca sama-sama. Ada apa, siapa, bila, mana, berapa, mengapa dan bagaimana. Okey, cuba murid-murid ulang sekali lagi. Ini semua contoh kata tanya yang kita gunakan untuk bertanyakan sesuatu soalan. Okey, apa, siapa, bila, mana, berapa, mengapa dan juga bagaimana. Okey murid-murid, bila kita gunakan kata tanya, kita mesti sesuaikan penggunaannya dengan jenis soalan. Okey, kita tak boleh main gunakan saja apa-apa soalan, mesti gunakan kata tanya yang sesuai. Yang kedua, kita mesti tambah partikel kah, ini perkataan kah, K-A-H kah, jika kata tanya berada di awal atau pertengahan ayat. Okey, apa dia contoh kita tambah kah ni? Contohnya, kata tanya apa, bila dia ada di hadapan ayat, kita mesti jadikan dia sebagai perkataan apakah ataupun manakah, berapakah. Okey, itu contoh kata tanya yang ditambah partikel kah. Okey, yang ketiga, ini yang paling penting, terdapat tanda soal. Ini tanda soal di akhir ayat. Ayat tanya mesti berakhir dengan tanda soal. Okey, sekarang murid-murid tengok di muka surat 68 dalam buku teks ada gambar poster. Poster tentang lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri Kedah. Okey, ini ialah posternya. Tarikhnya bila? 25 Mei 2021. Okey, contohnya kita letak 2021. Hari Jumaat. Masa 8.30 pagi atau kita boleh sebut sebagai 8.30 pagi. Okey, peserta. Siapa yang akan pergi lawatan tu? Murid-murid tahun 2 Bestari. Okey. Sekarang tengok di kotak yang berwarna biru. Ada beberapa soalan yang dia tanya di sini. Jadi cuba kita baca sama-sama. Apakah program yang disertai oleh mereka? Kita tengok ni, murid-murid tengok ada tanda soal di belakang sini. Okey. Apakah? Ini ialah di awal ayat. Maksudnya mesti letak partikel kah ni. Apakah? Okey, dia tanya apakah program yang disertai oleh mereka? Programnya ialah lawatan sambil belajar ke muzium. Okey, ke manakah murid-murid itu pergi melawat? Dia tanya murid-murid tu pergi ke mana? Lawatan tu ke mana? Okey, ni manakah? Di negeri Kedah. Okey, Kedah ni di mana murid-murid? Kedah ni di bahagian utara Malaysia. Okey. Murid-murid pergi melawat ke sana bila? Dia tanya, okey, bila? Bila ada di akhir ayat tanya, jadi perlu tak tambah partikel kah? Tak perlu, pandai. Okey, bila? Dia tanya bila. Bila maksudnya harinya ni. Tarikh, hari dan masa. Dia tanya tarikhnya, bila pergi. Perginya hari Jumaat. Okey. Yang terakhir, yang pergi ke sana siapa? Okey, awak tengok ni siapa? Dia tak letak kah sebab berada di akhir ayat. Okey, yang pergi ke sana siapa? Murid-murid tahun 2 Bestari. Okey, sekarang cikgu akan terangkan penggunaan setiap kata tanya. Okey, yang pertama kita ada apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda, binatang ataupun sesuatu perkara. Okey, contoh ayat. Apakah pekerjaan ibu awak? Apakah yang ada di atas meja itu? Okey, tengok sini yang perkataan berwarna merah ini. Apakah? Oleh kerana dia berada di hadapan di awal ayat, jadi mesti ditambah partikel kah. Pandai. Okey, seterusnya kita ada kata tanya siapa untuk menanyakan manusia atau orang atau
nama orang. Okey, contoh ayat. Siapakah nama awak? Okey, kita tanya nama orang. Kita tanya, siapakah nama awak? Ataupun ayat yang kedua, yang bermain bola dengan Ali tadi siapa? Okey, bila di awal ayat mesti ditambah dengan partikel kah. Tapi, bila dia berada di akhir ayat, kita tak perlu tambah kah. Okey, kita letak siapa sahaja. Kemudian kita ada kata tanya bila. Okey, bila ini digunakan untuk menanyakan masa atau waktu. Okey, contoh ayat. Bilakah Haifa akan sampai? Okey, bilakah? Maksudnya bila Haifa akan sampai? Yang kedua, bilakah kelas bahasa Melayu akan bermula? Okey, dia tanya bila kelas akan bermula. Jadi, bila di awal ayat, mesti ada partikel kah. Seterusnya kita ada kata tanya mana untuk menanyakan tempat, orang, binatang ataupun benda. Okey, contoh ayat. Di manakah terletaknya perpustakaan? Okey, dia tanya di mana terletaknya perpustakaan. Okey, ayat yang kedua. Di manakah rumah Izzah? Okey, tanya tempat sesuatu tempat tu. Kemudian kita ada berapa. Okey, berapa ni digunakan, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan, masa dan harga. Okey, contoh ayat, berapakah jumlah adik-beradik Zaim? Okey, dia tanya berapa jumlah adik-beradik Zaim. Berapakah harga sebiji apple? Okey, berapakah? Di awal ayat mesti ditambahkah. Okey, seterusnya kita ada mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Okey, sebab maksudnya kita nak tanya kenapa, mengapa. Contoh ayat, mengapakah Hana menangis? Ataupun, mengapakah Adam tidak datang ke sekolah? Ini kata tanya yang berada di awal ayat mesti ditambah apa murid-murid? Pandai ditambah perkataan ataupun partikel kah. Jadi, mengapakah? Okey, yang terakhir kita ada bagaimana. Bagaimana ni kita gunakan untuk menanyakan keadaan, cara ataupun kaedah. Okey, contoh ayat. Bagaimanakah kesihatan adik awak? Okey, dia nak tanya kesihatan adik kawan dia tu bagaimana, macam mana? Okey, adakah dah sihat atau belum? Jadi soalannya, bagaimanakah kesihatan adik awak? Dan contoh ayat yang kedua, bagaimanakah cara membuat kek ini? Okey, dia tanya cara membuat kek. Okey, murid-murid tengok di hujung ayat tanya mesti ada tanda soal, pandai. Okey, jadi hari ini kita nak buat aktiviti 5 dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Murid-murid boleh tengok dalam muka surat 76 ada aktiviti yang arahannya ialah isi tempat kosong dalam ayat di bawah dengan kata tanya yang betul. Okey, tadi kita dah belajar kata tanya. Ada apa ni? Siapa, apa, mana dan yang lagi satu dia minta kita untuk isi sendiri. Apa yang paling sesuai. Okey, nanti murid-murid baca di sini. Ada cerita tentang busana tradisional Perak. Okey, terkenal di negeri Perak. Biasanya pakaian ini dipakai oleh pengantin ketika bersanding dalam adat perkahwinan negeri Perak. Pakaian ini berasal dari Aceh, Indonesia. Biasanya, pakaian ini diperbuat daripada kain tenunan songket. Pemakainya kelihatan segak, cantik dan bergaya. Okey, ini ialah informasi tentang busana tradisional Perak. Ini gambarnya. Busana tradisional. Busana tu apa? Busana tu ialah pakaian. Okey, nombor 1. Kah. Dia dah letak partikel kah di sini. Jadi bila tulis jawapan, murid-murid tak perlu tulis kah lagi. Kah nama pakaian yang terdapat dalam gambar di atas. Jadi, kata tanya apa yang paling sesuai murid-murid? Ya, pandai. Apakah nama pakaian yang terdapat di dalam gambar di atas? Okey, yang nombor 2. Pakaian ini biasanya dipakai oleh... Okey, kalau di belakang kita nak tulis apa? Siapa, pandai. Perlu tak tulis siapakah? Tak perlu sebab dia berada di akhir ayat. Cukup tulis siapa sahaja. Okey, nombor 3. Pakaian ini berasal dari... apa nak tulis di sini? Mana, pandai. Pakaian ini berasal dari mana? Dia tanya tempat. Okey, nombor 4. Kah pengantin suka memakai pakaian ini? Jadi, apa yang paling sesuai di sini? Dia tanya sebab. Kalau sebab tadi kita guna perkataan apa? Kata tanya apa? Kata tanya mengapa, pandai. Mengapakah pengantin suka memakai pakaian ini? Dia tanya kita. Okey, ini ialah kata tanya. Nanti murid-murid boleh tuliskan jawapannya dalam buku aktiviti masing-masing. Okey, sekarang kita akan cuba buat latihan lagi. Arahannya ialah isi tempat kosong dengan kata tanya yang paling sesuai. Okey, yang pertama, dia dah letak
kah. Partikel kah di sini. Jadi kita perlu tulis lagi tak? Tak perlu. Okey. Yang menjurus pokok-pokok itu. Yang menjurus maksudnya perbuatan. Jadi dia tanya siapakah yang menjurus pokok-pokok itu. Yang kedua, Syahidah tidak hadir ke sekolah pada hari ini. Okey, dia tanya sebab. Jadi kita gunakan kata tanya apa? Pandai. Mengapakah Syahidah tidak hadir ke sekolah pada hari ini? Dia tanya. Kenapa tak hadir? Okey, nombor 3. Majlis perasmian itu akan bermula. Okey, dia tanya waktu. Maksudnya kita gunakan kata tanya bila. Okey, perlu tambahkah tak? Tak perlu sebab dia berada di akhir ayat. Majlis perasmian itu akan bermula bila? Dia tanya. Okey, nombor 4. Di maksudnya tempat perlawanan badminton itu akan diadakan. Okey, dia tanya tempat. Maksudnya kata tanya yang digunakan ialah yang paling sesuai. Di manakah perlawanan badminton itu diadakan? Okay, nombor 5. Tujuan Karim datang ke sini. Tanya tujuan sebab. Jadi, apakah tujuan Karim datang ke sini? Nombor 6. Jumlah setem yang telah awak kumpul. Jumlah maksudnya berapa nombornya. Jadi, yang paling sesuai kata tanya apa? Okey, bagus. Jumlah setem yang telah awak kumpul berapa? Nombor 7. Kamu membuat layang-layang ini. Dia tanya tentang cara. Okey, jadi cara kita guna bagaimanakah kamu membuat layang-layang ini? Nombor 8. Rancangan bersamamu disiarkan. Okey, dia tanya waktu rancangan bersamamu disiarkan di televisyen. Jadi, gunakan kata tanya apa? Ya, pandai. Bilakah rancangan bersamamu disiarkan? Nombor 9. Menara yang paling tinggi di dunia terletak di... Okey, di maksudnya tempat. Jadi, kata tanya yang paling sesuai ialah mana? Dia tanya. Menara yang paling tinggi di dunia terletak di mana? Nombor 10. Yang akan merasmikan majlis itu, yang akan merasmikan perbuatan. Jadi, orang. Kalau orang, kita gunakan siapa pandai. Yang akan merasmikan majlis itu, siapa? Okay, ini contoh kata tanya yang sesuai mengikut jenis ayat. Okey, awak tengok di sini. Di setiap ayat tanya dia berakhir dengan tanda soal. Okey, kalau kita dah letak tanda soal, perlu tak letak tanda noktah? Tak perlu, okey? Letak tanda soal sahaja di belakang ayat kata tanya. Okey murid-murid, sebelum kelas kita berakhir, cikgu akan bagi satu tugasan. Berikan satu contoh kata tanya yang telah kita pelajari hari ini dalam ruangan komen. Selamat menjawab. Okey, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.